Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. So, hari ini cikgu nak berkongsi lagi dengan kamu bagaimana menjawab soalan iaitu tutorial kertas 2 dalam bahagian A untuk tajuk tekanan dan haba. Jadi dalam latihan yang lepas cikgu mendapat soalan daripada murid bertanyakan kenapa suhu di dalam bak haba perlu tambah dengan 273. So pada hari ini cikgu akan jelaskan kenapa perlunya kita tambahkan dengan 273 sebabnya adalah unit asas unit SI untuk haba. 5 kuantiti asas dalam bab haba, 5 kuantiti asas dalam bab fizik ini, haba perlulah disukat di dalam suhu Kelvin lah, iaitu suhu mutlak, di mana suhu biasa yang kita peroleh kita perlu tambahkan dengan 273. Okey, contoh katakan suhu biasa 10 darjah Celsius, apabila kita tukar kepada Kelvin dia akan dapat 283 Kelvin. Itu penerangan lah berkaitan dengan kenapa suhu dalam tajuk dalam bab haba ini perlu ditambahkan dengan 273. Ianya adalah disebabkan unit SI-nya adalah Kelvin. Jadi tanpa membuang masa, kita terus pada soalan yang cikgu sediakan ni. Okey. So, soalan yang pertama di sini murid-murid boleh lihat sebenarnya. Dalam nanti soalan ini yang cikgu bacakan. Okey, apakah yang dimasukkan dengan tekanan? Jadi dalam kelas yang lalu cikgu dah beritahu murid-murid boleh mendefinisi menggunakan formula lah. Boleh menggunakan formula di mana secara formula tekanan diberi oleh P sama dengan F per A lah. F adalah daya, A adalah luas permukaan. Secara formula di mana F diukur dalam Newton, unit SI-nya Newton, A dalam meter persegi. Jadi kita akan dapat Newton meter persegi lah. Itu unit. Dan unit yang setara kita tengok dekat sini lah. Boleh Newton meter persegi. Jadi apakah yang dimasukkan dengan tekanan? So tekanan adalah daya per unit luas lah berdasarkan formula. So kamu tulislah di sini daya per unit luas. Ada yang kata daya normal. Daya normal per unit luas pun boleh jugalah. Sebab daya itu dikenakan ke atas sesuatu luas permukaan. Okey, so yang paling penting dekat sini adalah yang kamu kena ingat wording yang paling penting adalah itu. Maksud. Maksud tekanan so berkaitan dengan definisi dan sedikit sebanyak maklumat yang membantu kamu menjawab soalan definisi ni adalah hashtag saya buat formula lah. So formula dan pentingkan juga unit SI dia lah. Unit SI dia atau unit yang setara. Unit setara ni contoh kalau F sama dengan MA, sedikit ulang kaji. Okay, F sama dengan MA, so kita akan dapat M dalam kilogram. A ni pecutan meter per second lah. So unit yang setara dengannya adalah Newton. So bermaksud kilogram per meter per second, kilogram meter per second ini setara dengan Newton. Dan Newton adalah setara dengan kilogram meter per second. Itu maksudnya unit yang setara. So seterusnya kita lihat pada soalan yang B ni, 3B. Okey. Rajah 3 menunjukkan sebuah angkat hidrolik di dalam sebuah pusat servis kereta. Okey, bagi murid yang pernah lihat di luar sana, di kedai-kedai membaki peralatan kereta, terutamanya memang adalah jet hidrolik yang berbagai bentuk. Ada yang manual, ada yang automatik lah yang menggunakan Swiss. Okey, tapi inilah rupa armnya, bentuk arm bagaimana sistem hidrolik ini berfungsi dengan ada dua permukaan, satu yang kecil
Ini 4000 kecil, 40,000 Newton ni luas permukaannya kecil. A yang kecil. Dan manakala untuk luas permukaan F2 ini, yang Q ini luas permukaannya yang besar. Itu bentuk normal yang kamu akan jumpa di luar sana. Okey. So dekat sini kita lihat soalan yang cikgu sediakan. Okey, luas kerata rentas bagi umbuh P dan umbuh Q masing-masing adalah 50 cm persegi dan 200 cm persegi. So perlu diingat dekat sini yang kamu nampak adalah dalam sentimeter lah. Dalam sentimeter. Itu yang paling penting. Kamu nampak unit yang diberi dalam sentimeter persegi ni. So boleh juga kamu tukar kepada meter persegi, boleh juga. Tapi tak apa, kita jawab dulu kehendak soalan. So kita boleh keluarkan maklumat dekat sini. Kita ada, katakanlah mana-mana tak kisah. Dekat sini yang diberi luas kereta P. Okey, bagi umbuh P, luas dia adalah 50 cm persegi. Kemudian kita ada Q. Kita ada 200 cm persegi. Itu maklumat yang diberilah daripada soalan. Kemudian kita ada F1. Tadi yang kamu dah jelas. Bukan 40,000. 4,000 saja. 4,000 Newton. Kemudian kita ada dalam soalan, sudah pasti yang kita nak cari. Kita nampak F2 yang kita tak tahu. F2 yang kita tak tahulah. F2 yang nilainya kita tak tahu. Dengan mengabaikan berat umbuh P dan Q serta dinding bekas, hitung nilai F2. So berdasarkan formula yang kamu telah belajar sebelum ini, F1 bahagi A1 sama dengan F2 bahagi A2. Ganti dengan betul. Ganti dengan betul. Sebelum ganti dengan betul, kita kena susun yang kita nak cari adalah F2. So F2 adalah F1 kalikan dengan A2 bahagikan dengan A1. Jadi gantikan dengan betul. So kamu akan dapat 4,000. Okey, kalikan dengan 200 bahagi dengan 50. So jawapan akhir kamu adalah 16,000 Newton. Ni yang kita nampak. Luas permukaan yang kecil di P. Luas permukaan yang kecil di P menghasilkan daya yang besar di Q. Ni dia punya kaitan lah. Kaitan antara luas permukaan untuk P dan juga luas permukaan untuk Q. Dan kaitan ni lah hasil yang akan dihasilkan. Di mana kita dapati F2 tu menghasilkan satu daya yang besar bagi mengangkat objek yang besar. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, sebelum tu pastikan unitnya betul. F mesti dalam Newton. Kemudian untuk soalan yang berikutnya, berat umbuh P dan Q adalah masing-masing 50 Newton. Umbuh piston. Okey, umbuh piston tu. Okey, umbuh tu yang mana? Piston yang ini. Ni yang dimasukkan dengan piston yang cikgu highlight ni. Ni piston. Ini adalah bahagian yang dipanggil piston. So berat masing-masing untuk umbuh P adalah 500. Dan sesuai dengan saiz luas permukaan yang kecil. Kita ada 500 di sini dan kita ada 5,000 untuk Q. Okey, soalannya, hitung berat kereta maksimum yang dapat diangkat oleh Q. So maksimum, maksimum. So kita dah tahu tadi daripada hasil kiraan kita, kita ada daya untuk F2 iaitu pada umbuh Q adalah 16,000. 16,000 Newton. Kemudian untuk daya untuk Q tadi, Q tadi kita ada daripada soalan kita ada 5,000 Newton. So yang kita boleh lihat dekat sini, hitung berat kereta maksimum yang dapat diangkat, kita tolakkan.
Dan kita akan dapat 11,000. Okey, ni soalan matematik lah. Ini adalah soalan yang berkaitan dengan matematik ataupun soalan penyelesaian masalah. Soalan yang berbentuk kemahiran berfikir arah tinggi lah. Macam mana kita nak tentukan berat maksimum kereta yang boleh diangkat oleh piston ini ataupun jet hidrolik ini. Sebab kita tahu maksimum daya untuk piston Q adalah 16,000. Manakala berat untuk piston Q adalah 5,000, maka bezanya adalah 11,000. So, boleh sama tapi tak boleh lebih kurang lagi elok bagi menjamin keselamatan jet hidrolik yang diguna pakai. Okey, so kita lihat pada soalan haba di sini. So, soalan haba yang kamu dapat kat sini, okey, dia bagi dua gambar rajah. Lihat ni gambar rajah yang pertama. Dan inilah carta yang berkaitan dengan rajah 1.1. Okey, apa yang berlaku? Rajah 1.1 menunjukkan bongkar logam P berjisim 300. Okey, highlightkan untuk makluman kita. Okey, 300 gram. Okey, 300 gram untuk jisim P. Mana suhu awalnya adalah 100 darjah Celsius. Direndam ke dalam air pada suhu bilik. Dan rajah 1.2 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi bongkar Q yang direndam di dalam air sehinggalah mencapai keseimbangan terma. Ini yang paling penting lah. So, yang paling penting dekat sini asalnya previous knowledge yang perlu kamu ada adalah apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma itulah. Itu yang paling penting. Jadi jadual kamu lihat dekat sini suhu asal adalah 100 sebaik apabila objek P direndam pada suhu asalnya 100 dan akhirnya kita lihat pada masa 90 minit berikutnya dia telah menjadi, kita lihat dekat sini 45 lah. 45 darjah Celsius daripada 100 darjah Celsius. Okey, soalan yang kita nak lihat, apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan terma? Itu yang cikgu cakap tadi. Maklumat yang paling penting. So, ayatnya atau jawapannya yang telah cikgu sediakan. Okey, konsep asalnya adalah tiada aliran haba bersih lah yang berpindah di antara dua objek. Itu idea dia lah. Itu idea dia. So, jawapan yang dicadangkan adalah tiada aliran haba bersih. Tiada aliran haba bersih antara dua objek. Dan kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama. So, keyword dekat sini ni haba bersih antara dua objek ni, tiada aliran haba bersih ni yang paling penting. Yang kedua adalah mempunyai suhu yang sama. Itu keyword untuk memperoleh markah penuh dalam maksud keseimbangan terma. Okey, berapakah suhu bongkar P apabila ia mencapai keseimbangan terma? Inilah kita dah tunjuk tadi. So, suhu akhirnya adalah kita lihat dekat sini dalam masa 90 minit. Suhu akhir yang sepadannya adalah kat sini yang kita nampak ni adalah 45 darjah Celsius. So, 45 darjah Celsius. Mesti unit yang betul. Okey, terangkan bagaimana bongkar P mencapai keseimbangan terma. Ini proses bagaimana. So, kamu dah faham keseimbangan terma ni sebenarnya haba daripada kepekatan tinggi berpindah kepada haba berkepekatan rendah. Bermaksud daripada haba daripada blok P dipindahkan ke dalam air. Sebab blok P tadi suhunya adalah 100 darjah Celsius. So, mempunyai haba yang tinggilah konsep dia. Bagaimana pergerakan haba. Dia bermula daripada pergerakan haba daripada objek yang mempunyai suhu yang tinggi kepada objek yang mempunyai suhu yang rendah. Itu konsep asasnya lah. So, bila kamu kena terangkan, kamu kena tulislah. Jelaskan dengan
detail. Bagaimana proses keseimbangan terma berlaku. So, haba dari blok atau bongkah api dipindahkan ke air sehingga kadar pengaliran haba antara P dan air, antara blok P dan air adalah sama. Okey, ini adalah proses bagaimana keseimbangan terma itu berlaku. Okey, soalan berikutnya, hitung kuantiti haba yang dibebaskan oleh bongkah P apabila mencapai keseimbangan terma. So, dekat sini formula yang kita lihat, yang kita perlu guna, yang pertama kita nak tahulah kuantiti haba. Kuantiti haba. So, apa formula kuantiti haba? Bukannya muatan haba, kuantiti haba. So, formula yang berkaitan dengan haba, kita ada E sama dengan MC theta lah. E sama MC theta. Ini merujuk pada kuantiti haba. Ini merujuk pada kuantiti haba. Jadi, M yang kita lambat kat sini, yang kita tahu tadi, dekat atas M yang diberi, maklumat yang kita tahu, untuk GSM bongkah P tadi 300 gram. 300 gram. So, bila menggunakan formula ini, kuantiti asas untuk GSM adalah kilogram. Maka 300 ni kamu kena tukar kepada kilogram, iaitu 0.3 lah. 0.3 kilogram. Jadi, M di sini adalah 0.3. Okey, C yang telah diberi itu 900 joule per kilogram per darjah Celsius. Dan kalikan dengan 55. Okey, apa 55? Mana datang 55 ni? 55 ni adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang kamu nampaklah daripada 100 darjah Celsius tolak 45, kamu akan dapat 55 perubahan suhu. Jadi tenaga adalah 14,850 joule. So, unit di sini adalah joule lah. Unit di sini adalah joule. So, kalau kamu buat menggunakan unit yang setara. Unit setara untuk joule. Unit setara untuk joule, kita akan ada M adalah dalam kilogram. Okey, C. C tadi kita tahu. Ni joule per kilogram per darjah Celsius. Ni yang setara. Okey, darjah Celsius. Kemudian joule 900 joule. Okey. Ini unit yang setara lah. Yang setara dengan joule tadi. Kalau kita gunakan rumus lah, M kilogram, C kita ada joule kilogram, joule per kilogram per darjah Celsius. Dan satu lagi, tadi kita theta, darjah Celsius. Theta adalah darjah Celsius. Itu bagaimanalah formula ni kita dapat. So, darjah Celsius. So, kita potong. Kalau kita potong kilogram, darjah Celsius dengan darjah Celsius, kita akan dapat joule lah. Itu bagaimana joule itu diperoleh. Dan memanglah tenaga ni disukat dalam joule. Okey, soalan nombor 2 berikutnya masih lagi berkaitan haba dan ianya ada kaitan dengan eksperimen kamu dalam bab haba. Menunjukkan susunan untuk menentukan haba pendam. Haba pendam tentu pelakuran. Yang paling penting dekat sini haba pendam memanglah yang paling penting adalah haba pendam khususnya adalah tentu untuk pelakuran bagi ais daripada pepejar menjadi cecair.
Okey, di dalam gambar rajah ni kamu nampak ada satu yang kita panggil dia sebagai kawalan lah. Kat sini kawalan ni. Okey, kenapa dia dijadikan sebagai kawalan ni persoalannya lah. Dua gambar rajah yang sama, cuma satu set ni untuk rajah 2.2 dia jadikan sebagai kawalan. Untuk membantu eksperimen yang telah disetup bagi rajah 2.1. Okey, soalan. Apabila bekalan kuasa dihidupkan, air akan menitis dari corong turas. Sebaik saja titisan pada kadar seragam bikar A dan bikar B diletakkan di bawah corong turas dan jam randit dimulakan serendak. Maksudnya yang pertama ni ada bekalan kuasa, yang kedua ni 2.2 tidak ada bekalan kuasa lah sebagai kawalan. Apakah yang dimaksudkan dengan muatan haba tentu pelakuran? Sekali lagi, soalan bertanya definisi lah. Soalan bertanya definisi. So, jawapannya haba yang diserap. Haba yang diserap untuk mengubah 1 kilogram bahan. Untuk mengubah 1 kilogram bahan pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. So, paling penting kat sini adalah keadaan apa yang terlibat, pepejal kepada cecair. Okey, apa lagi yang ada? Tanpa perubahan suhu. Itu yang paling penting, menerangkan haba tentu pelakuran. Dan seperti yang cikgu tanya awak tadi, dalam soalan ini ada satu set radas kawalan. So, apakah tujuan radas kawalan ini? Jawapannya lah untuk menentukan jisim air lah. Untuk tentukan jisim air yang dikumpul, yang terkumpul disebabkan pencairan air pada suhu bilik. Sebab cikgu cakap rajah 2.1 tadi menggunakan bekalan kuasa elektrik, tapi rajah 2.2 cair berdasarkan ataupun menggunakan ataupun pada suhu bilik. Itulah disebabkan, itulah tujuannya kenapa radas kawalan ni diperlukan untuk eksperimen ini. Okey, soalan berikutnya berdasarkan kenyataan yang diberi pada slide ini. So, kamu dapat baca selepas 5 minit jisim air yang dikumpulkan dalam bikar A dan B itu disukatlah. So, kita lihat jisim air dalam bikar A 112 gram. Jisim air yang dikumpulkan dalam bikar B iaitu tanpa kuasa elektrik tadi adalah 12 gram. Jumlah haba yang dibekalkan dalam kilojoule ini 50 kilojoule lah. Bermaksud kita kena 50 kali 10 kuasa T. 3 itu yang paling penting. Apa maksud kilo ni? Apa yang dimaksudkan dengan kilo? Kilo kita kena kali dengan 10 kuasa 3 lah. Untuk menggantikan imbuhan K itu. Okey, soalan. Berapakah jisim ais yang dilebur oleh tenaga yang dibekalkan oleh bekalan kuasa? So, jawapannya adalah 100 gram. Berapakah jisim ais yang dileburkan oleh tenaga yang dibekalkan oleh bekalan kuasa itu? Jawapannya 100 gram. 100 gram. Okey, ini soalan tadi. Kena tengoklah perlahan-lahan macam mana kamu boleh dapat 100 gram tadi. Kamu tolakkanlah ni. 112 tolakkan dengan 12. So, kamu akan dapat 100 gram. Itulah gunanya radas kawalan tadi dalam menentukan jisim ais
yang dileburkan oleh tenaga dibekalkan oleh bekalan kuasa. Itu kita nak tahulah. Dengan bantuan sebenarnya waktu peleburan menggunakan kuasa elektrik, sebenarnya berlaku juga peleburan disebabkan oleh suhu bilik. So, disebabkan itu kita dapati 112 ni tertolakkan dengan 12, maka kita akan dapat jisim bersih lah. Jisim bersih, jisim air yang telah dileburkan. Itulah panduan dia. Cikgu buat catatan lah dekat sini. Dapat daripada 112 tolakkan dengan 12, kita dapat 100 gram lah. Kemudian hitung haba pendam pelakuran. So dekat sini kita ada rumus. Sebelum ni kita ada Q sama dengan MC theta. Untuk muatan haba ni kita ada PT sama dengan ML. So kita nak cari L. So L kita akan dapat PT bahagikan dengan M. Jadi kita dah ada tadi dalam kilojoule cikgu cakap. 50 ni kilojoule. Bermaksudnya 50 kali 1000 lah. 50 kali 10 kuasa 3 ni maksudnya 1000. Bahagikan dengan jisim tadi. Ni yang sepadan. Dalam gram tukar kepada kilogram. Kita akan dapat setara dengan 0.1 kilogram. Jadi M ini mesti dalam kilogram. So 0.1 kilogram. So jawapan kamu akan ada 500,000 joule per kilogram. Itulah jawapan akhir berkaitan dengan haba pendam tentu pelakuran di dalam eksperimen AIS inilah. Okey, kemudian F, berikan satu sebab mengapa nilai 3E lebih tinggi daripada nilai sebenar. Ini soalan standard lah. Yang perlu kamu titik beratkan dalam menjawab soalan amali nanti. So, jawapannya ialah haba terbebas ke persekitaran. Haba terbebas ke persekitaran. Ini jawapan standard lah. Kamu boleh recycle jawapan ini. Apabila nilai teori dengan eksperimen tak sama dalam bab haba, kamu boleh gunakan jawapan ini. Haba terbebas ke persekitaran. Okey, itu jawapan standard yang perlu kamu ingat. Okey, soalan berikutnya. Cadangkan satu kaedah untuk mendapatkan nilai yang lebih jitu, iaitu hampir pada nilai yang sebenar teori. So, kita buat apa? Pemanas mesti direndam sepenuhnya dalam ais. Pemanas direndam sepenuhnya di dalam ais. Okey, itu langkah-langkah berjagalah dan kita tidak langsung menentukan langkah-langkah untuk meningkatkan kejituan. Okey. Apa lagi soalan untuk berikutnya? Okey, untuk nombor 3 ni kita ada satu bahan Z yang berjisim 200 gram. Okey. 200 gram ni, kita ingat dalam fizik, gram tukar kepada kilogram. Okey, suhu 300 darjah Celsius, 30 darjah Celsius direndam pada suhu air 30 gram air dalam panas. Air panas dalam sebuah bekas polistirena. Okey, kenapa bekas polistirena pun ada sebab lah. Dan di sini muatan haba untuk air standard yang kita kena ingat adalah 4200. Okey, pelajar fizik kena ingat ni. Air muatan habanya adalah 4200. Walaupun diberi, saya cadangkan lebih baik kamu ingatlah. So, berapakah suhu air tersebut? Berapakah suhu air tersebut? So, sebelum dan selepas. Dia ada proses sebelum dan selepas. Jadi, kita catatkan dulu dekat sini. Kita cari M1 tadi. Cikgu tuliskanlah. Okay, kita ada M1. Kita ada M1 sama dengan 200 gram. Atau 0.2 kilogram.
Kita ada M2 bersamaan dengan yang kita nak cari. M2 yang kita nak cari betul suhu, sorry. Nak cari yang akhir, suhu akhir. So, M2 kita ada 300. Kita ada 30 gram. Atau setara dengan 0.03 kg. Kemudian kita ada perubahan C yang sama, iaitu 4200. Jadi kita nak cari suhu akhir. Kita nak cari suhu akhir, iaitu perbezaan suhu lah. So kita kena pertimbangkan ini. Haba yang diserap oleh air sejuk. Ini ada kaitan dengan muatan keseimbangan terma. Kita pertimbangkan kes ini. Haba yang diserap oleh air sejuk sama dengan haba yang dibebaskan oleh air panas. Kita pertimbangkan kes inilah. So kita akan ada M1 C theta 1 sama dengan M2 C theta 2. Dan kita cari suhu akhir untuk kehendak soalan tadi. So kita manipulate suhu ini. So kita akan gantikan nilai. Okey, 0.2. C yang sama. Nak tulis C boleh, tak nak tulis pun boleh sebab ia akan termansur secara sendiri. So, ini suhu. Kita tolakkan dengan 30 darjah. So, tak perlu tukar. Dalam mencari perbezaan suhu, kita tak perlu tukar kepada Kelvin. Sebab, bila kita tukar kepada Kelvin pun, kita tolakkan, kita akan dapat dalam darjah. So, jadi dalam mencari beza suhu dalam bab haba, tak perlu tukar kepada Kelvin. Tolakkan sahaja. So, 0.03 C 90 tolakkan dengan X. So, kita nak cari X lah. So, X sama dengan 37.83 darjah Celsius. Itulah suhu yang kita nak cari. Okey, B. Apakah yang berlaku ke atas perubahan suhu air itu jika bekas polistiren digantikan dengan sebuah bekas kuprum? Kamu tahu lah. Bekas polistiren ni dia punya kelebihan ialah dia menyerap haba atau menghalang haba terbebas daripada ke persekitaran. Tapi kalau kita gunakan bekas kuprum, so apa yang berlaku? Sudah pastilah, kamu pun dah faham fakta fizik yang kamu ada. So dia akan meningkat. Okey, dia akan menjadikan sini suhu akhir itu meningkat, bermaksud bukanlah 37.83, mungkin jadi lebih. Jadi selesai perbincangan cikgu pada hari ini berkaitan dengan bab tekanan dan haba. Jadi kamu kena faham betul lah, terutama dengan soalan akhir itu, kenapa kita menyamakan haba yang diserap oleh air sejuk dengan haba yang dibebaskan daripada air panas. So kenapa kita buat pernyataan ini? Kenapa kita buat anggapan ini atau andaian ini? Sebab kita pakai konsep keseimbangan terma. Okey, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.